Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض قدرتك فوق قدرتهم وجبروتك فوق جبروتهم وعزتك فوق عزتهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Senantiasa lagi kita di dalam nikmat, di dalam taufik, kekuatan, hidayah, pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Bolehlah sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. Maka pada malam ini kita telah selesai pada perjumpaan kita yang telah dulu daripada makna pengertian isi kandungan daripada surah Fussilat. Malam ini insya-Allah kita akan mula pengajian kita. Sebelum daripada kita nak susunnya jadual sebagai biasa, maka kita nak senantiasa pergi dulu dengan at-tafsir ini biiznillah taala. Malam ini kita nak mula penafsiran daripada surah Syura.
Surah Syura adalah surah yang ke-42 daripada susunan Mashaf Uthmani yang ada di tangan umat Islam, yang ada di tangan sekalian orang yang beriman. Maka dia termasuk di dalam susunan yang disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka sampailah kepada kita susunan itu, sampai kita itu boleh sebut dan boleh buat mengaji, ambil reti, ambilnya pengertian daripadanya. Jadi surah ni sebagaimana tegaskan, iaitu surah yang ke-42. Cara kita nak buka Quran ni terkadang tak ada payah mana. Kalaulah kita itu senantiasa duk ikuti ruangan pengajian, kita buka, kita pergi balik belakang sekali. Ni mushaf ni kan. Cara nak buka mushaf ni, kita ambil mushaf dengan tangan kanan serta kita berada ais maya. Maka kita, ya rupa ya lagu ni, dia akan buatnya susunan dia ni, ya kacing balik ni. Kalau kita hak Inggeris ke, kita Siam ke, kita lain, ia akan kacing balik kiri. Tetapi hak ni dia kacing balik kanan. Maka cara kita nak buka iaitu kita paling Quran kot ni. Paling Quran daripada hak muka kot ni, kita paling kot ni. Maka kita buka. Nah, buka nescaya didapatilah belakang ini ia adanya apa nama Fahras As-Suwar. Di belakang ni ada Fahras As-Suwar. Sebagaimana saya tunjuk ni ada susunnya bilangnya dia. Susunnya bilangnya dia. Ya, Quran kita ni ada semua 114 surahnya. 114 surah. Nampak tak tu? Sama dengan lafaz al-akhirah. Setengah-setengah ulama ya bila gitulah. Lafaz akhirat dalam Quran kita ni ya adanya semua 114. Setengah-setengah ulama ya bila gitulah. Setengah cara ulama tu ya bila lagu lain. Tak ada mengapalah di situ. Maka kita tengok di awal ni, rakam mula-mula iaitu surah Fatihah, tarik turun mari, akan didapati surah Syura iaitu surah yang ke-42. Maka ia berayak 42 tu kita pergi tengok tepi dia tu ia akan rayak muka surat pula. Muka surat Quran mushaf ni 483. Kalau mushaf Uthmani ni lah. Kalau Al-Quranul Al-Quranul Karim. Gitu cara buka, tak ada payah pun. Bagi mereka yang senantiasa nak ikuti kita bersama, maka kita cara nak buka Quran ya gitu, tak ada jadi susah, tak ada jadi payah. Kalaulah kita itu usaha, ada hamba-hamba Allah Ta'ala di kalangan orang-orang yang mengaji belajar, alim ulama kita, yang nak bukakan cara wik kita, nak royak cara wik kita supaya kita boleh berkongsi sama-sama. Itu cara buka Al-Quran. Maka Quran ini daripada surah Syura ni kita tahu dah kata ya bilangnya 42. Surah atau apa nama ni, surah Syura ni ada berapa ayat? Soalannya iaitu ada 53 ayat. Surah Syura ni ada 53 ayat. 53 ayat semua. Tak ada lebih daripada tu lah. Dan tak dikurangkan. Dan dia ni turunnya di mana? Ya Quran kita ya ada Makki Madani. Turunnya di Makkatul Mukarramah dengan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Surah Syura iaitu turun di Makkatul Mukarramah. Turun apabila itlaq kata di Makkatul Mukarramah dengan Madani ataupun Madinah. Cara bila ulama kita rayak dah. Ulama ulumil Quran, ulama tafsir, ulama sakut paut dengan Al-Quranul Karim, ya wak beza di antara Makki Madani. Quran ayat duk situ lah. Ada ayat Mekah, ada ayat Madinah. Maka ayat Mekah, ayat Madinah ni sebagaimana nak ulangnya ilmu pengetahuan di sini, makna kata tiap-tiap ayat yang turun belum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Maka ayat tu dinamakan ayat Makki. Ada tu ayat-ayat Makki. Maka ayat ni surah Syura ni turun sebelum daripada
hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Tak ada jadi pelik lah. Apabila sebut kata Makki, kita faham dalam akal fikiran kita, ayat ni, surah ni belum daripada Nabi hijrah kepada Madinah. Nampak tu tak? Tu pendapat jumhur ulama dan pendapat yang rajih di kalangan ulama at-tafsir, ulama ulumil Quran, ya jalan gitu. Ya tak ada iktibar tepat sangat. Iktibar hijrah Nabi itu. Belum hijrah, selepas daripada hijrah. Itu adalah dengan cara kesimpulan supaya kita sebagai rupa sedikit ilmu maklumat cara kita nak masuk di dalam surah Syura ini. Baik. Kalimah syura ni makna gapo? Syura setengah-setengah daripada orang kita awam, setengah-setengah daripada orang kita yang mudah biasa ni dia kata syura ni makna buat surah. Bukan. Surah tu suku, hak ni syura. Ni syura ni makna kata musyarat. Musyarat di atas satu projek, satu pekerjaan, cara kita nak menurunkan keputusan. Tu makna kata kena ada musyarat di antara seseorang, di antara sesama orang Islam. Tu sebab itulah ayat ni diletakkan surah Syura kerana ada dalam ayat ni yang lagi kita akan baca dan lalu dan tadabbur sama-sama, iaitu ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 daripada ini surah ni, insya-Allah lah kita akan lalu bersama-sama. Mudah-mudahan kita boleh dengar dan ambil pengertian. Maka daripada ayat 38 itulah ayat 38 kata wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu ada musyarat di kalangan mereka. Daripada ayat 38 itulah kalimah asyura, kalimah syura ada, maka ulama kita ambil mari letak. Ulama mana ni? Kalau itlaq ulama makna kata ulama ummah lah. Ambil fahamnya daripada apa? Ambil fahamnya daripada Rasulullah lah alaihi salatu wassalam. Rasulullah ambil daripada mana? Ambil daripada Jibril. Jibril ambil mana? Ambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita ia sakut paut dengan Allah Jalla Jalaluh. Sakut paut dengan Jibril alaihi salam. Sakut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun mari. Ulama tu nak pergi ambil ilmu sana. Sebab tu dinamakan warasatul anbiya tu. Kalau ulama tak ada gantung ke sana, itu bukan hak asal. Bukan hak asli. Sebab tu kita kena sakut ilmu kita dengan ulama Rabbani. Apa makna ulama Rabbani? Ulama yang membangsakan diri dia kepada Allah. Rabb tu makna Allah lah. Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita nak ambil ilmu tu daripada dia. Supaya nak sapakan kita kepada go kita hak asal. Iaitu kemerdaan Allah Jalla Jalaluh. Nah, dan kita ikutnya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak? Orang tanya kata apa dinamakan surah Syura? Kerana dalam Quran, dalam ayat ni, dalam surah ni ada ayat yang ke-38. Allah Ta'ala kata wa amruhum syura bainahum. Daripada situlah alim ulama kita ambil mari. Kalau kita nak kerak gitu. Kalau kita nak kecil, Allah Ta'ala menamakan ini surah dengan sebab ada di dalam ini surah ni perkataan yang ulama kita ayat 38 kata Tuhan kata wa amruhum syura bainahum. Halas, cukup. Itu kita ada jawab bagi diri kita. Mengaji berapa-berapa tahu sungguh. Tahu siapakah asal dia, usul asal mari macam mana supaya kita itu jadi jelas, terang dan tak jadi ragu terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang kita belajar. Nampak tu tak? Itu cara-cara yang kita nak fahamnya isi kandungan Al-Quran, pastilah kita kena pergi gitu. Itu sedikit daripada pembukaan. Sedikit daripada pembukaan surah Syura ini. Insya-Allah Ta'ala kita nak masuk dah di dalam isi kandungan Al-Quranul Karim. Nak masuk di dalam isi kandungan Al-Quranul Karim, marilah kita ikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuhan kata Hamim Ain Sin Qaf. Itu dia. Hamim Ain Sin Qaf. Ini adalah dinamakan oleh ulama kita dengan huruful muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Adapun di sisi di sisi alim ulama kita, di sisi ahli tafsir yang bertegas di atas manhaj as-salaf as-salih, maka dia akan serahkan maksud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dinamakan huruf al-muqatta'ah, Allah Ta'ala lah yang mengetahui dengan maksud dia, kita serah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala bawakan data dengan huruf? Kerana nak melemahkan daripada pembesar-pembesar kalangan Quraisy yang hebat-hebat tentang ilmu-ilmu balaghah, maka ilmu-ilmu mereka tak sampai juga kepada pengertian matlamat. Maka ini salah satu daripada i'jazil Quran. Salah satu daripada i'jaz Al-Quranul Karim. Mana Quran kita ni yang maha agung, Quran kita yang maha mulia, sehingga tuai bahasa sendiri pun tak kuasa nak sebut, nak rayak, nak mendatang seperti uslubil Quranil Karim. Itu jumhurul ulama' dia jalan lagu tu. Ada pun setengah-setengah daripada ulama dia kata Hamim Ain Sin Qaf ni adalah satu nama daripada nama Al-Quranul Karim, sebagaimana data daripada setengah-setengah tokoh ulama kita, ulama salaf juga, seperti Hasan Al-Basri, Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi dan lain-lain lagi. Dia kata salah satu daripada nama nama Al-Quranul Karim. Nama daripada nama Al-Quranul Karim. Nampak tu tak? Tu dia. Maka banyak pendapat-pendapat di kalangan ulama-ulama kita yang memberikan pengertian di situ. Cuma manhaj kita, majlis kita nak berjalan mengikut jumhur, sebagaimana Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala pun nakal dalam tafsir dia. Dia kata kita berhenti sekadar tu lah. Tak usah kata lebih daripada tu. Kalau kita tengok pada sanak-sanak dan sampai kepada Qatadah ataupun sampai kepada Hasan Al-Basri dan sebagainya, ada dipertikaikan di kalangan alim ulama kita jadi banyak, maka aula wa afdal, hak utama lagi hak elok, kita serahlah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat nak bicara, ya adalah tempat pembincangan alim ulama kita. Kalau kita dengar mari, boleh ada perbincangan banyak di kalangan ulama kita terhadap huruf al-muqatta'ah. Cuma pendapat tu, apabila banyak pendapat, cara kita nak ikhtiarat, ulama kita yang nak pilih pula. Nak pilih pendapat yang banyak tadi untuk nak meletakkan rakam pertama, nomor pertama, nombor yang pertama, nombor yang kedua, pasti kena ada ilmu pengetahuan yang mentakyidkan, yang membantukan, yang nak akadnya pendapat ni duduk depan oleh belakang. Itu susunan kerja para alim ulama kita di kalangan orang-orang yang mengkhidmatkan kepada tafsiril Quranil Karim. Orang yang khidmat kepada Al-Quranul Karim dalam masalah nak mentafsirkan, itu pembahasan yang panjang, pembahasan yang berlebar. Tak sempatlah kita nak bawa ilmu tu datang kepada sekalian kita di dalam majlis yang terhad. Makna kata masa kita terhad. Kita nak kecek bab huruf muqatta'ah, nak cakap, nak bicara, yang kena tak masa suku pula. Cuma kita nak jalan hak ni, kita jalan lagi dengan cara sekali lalu mengikut jumhur ulama kata serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Adapun mereka yang tafsir gitu, tafsir gini, ya ada pendapat di kalangan ulama, tetapi semua hak yang dicakap mari itu tak sunyi daripada cakap pendetailan dan pembicaraan, pembahasan dan kritik ke para ulama. Dengan sebab tu jumhur ulama kata belalah, amun ambil jalan hak lebih aula, lebih utama, kita senyaklah, kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia itu dinamakan huruf muqatta'ah. Kalau ayat tu pakat tak ada senyap belaka. Ayat ada arti, ada maksud, ada makna, ada pengertian.
Nah, ada hak kaifiyat dia, ada hakikat dia. Ya syarah lagi ya. Sebab tu Quran tu jadi berbagai-bagai lah. Berbagai-bagai. Faham tu tak? Itu adalah perkara-perkara yang kita itu kena ambil pengertian tahulah di sini. Baik, mari kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Hamim Ain Sin Qaf, tu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, mari kita tengok ayat yang ketiga. Nampak tu tak? Ayat pertama dinamakan huruf muqatta'ah, ayat yang kedua dinamakan huruf muqatta'ah juga. Ayat yang ketiga ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak ayat kepada kita. Dia kata kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Mari kita tengok di sini sedikit apa pengertian yang Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita. Kadzalika, demikian itu. Makna kadzalika mana? Ni kita kena fahamlah tempat kita nak kembali. Maka katanya alim ulama kita, kadzalika ay kama auha Allah Subhanahu wa taala ilal anbiya hadhihi al kalimat kadzalika yuhiha ilaika. Kalimah kadzalik, demikian itulah. Demikian itulah. Maka ulama kita kata, demikian mana? Maka kena takdir naik mari. Kena menjelaskan. Demikian tadi itu warikah li tashbih. Nak tashbih dengan musyabbah bih dia. Tu duduk mana? Lalu, ulama takdir kata, sebagaimana telah wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi akan ining kalimat. Mana ini kalimat? Iaitu Hamim Ain Sin Qaf ni makna hurufil muqatta'ah ni segera kita faham kata bukan sekadar kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam diwahyukan dengan ini uslub, dengan ini percakapan, dengan ini kalimah-kalimah. Bahkan Nabi-Nabi belum daripada mung, rasul-rasul belum daripada mung pun dapat juga. Makna kata dapat cara ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala berbentukkan umpama ini. Itu makna kata kadzalika. Itu makna kadzalika. Demikian itu juga ia kata kadzalika yuhiha ilaik. Diwahyukan kepada engkau. Diwahyukan kalimah-kalimah itu kepada engkau. Maka maksud macam mana pula wa kadzalika yuhi ilaika tu? Maksudnya iaitu wahyu di atas cara jumlah. Semua wahyu itulah. Bukan sekadar huruf muqatta'ah saja. Bahkan wahyu hak lain-lain pun masuklah. Itu maknanya gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak royaklah. Katakan nama kita tengok pengertian dengan bahasa Melayu kita. Dia kata sebagaimana yang terkandung di dalam surah ini, surah-surah yang lain. Nah, wa ilal ladzina min qablika, diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul yang dahulu daripadamu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan orang mula-mula dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang mula-mula dapat wahyu daripada Tuhan. Bahkan Nabi Musa alaihi salam dapat wahyu Taurat belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Isa dapat Injil belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Daud dapatnya Zabur belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dapatnya Suhuf belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Adam dapat wahyu juga daripada Tuhan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka nabi-nabi belum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala bawa datangkan wa kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik? Kenapa Allah taala bawa datangkan ini ayat di dalam surah Syura? Apa hikmat? Apakah sebab? Ini tujunya ayat ini kepada Nabi SAW. Apa sebabnya? Apanya maksud? Apanya matlamat Allah Subhanahu wa taala nak khabar apa kepada
kita dan nak khabar gapo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning kita nak kita faham. Kerana ayat daripada surah Al-Fussilat, mereka-mereka ni lagu mana? Yakni mereka-mereka musyrikun, ya Quran ini di antara surah dengan surah, ayat dengan ayat ya ada alaqah perhubungnya. Maka orang yang nak tafsirkan Quran, maka kita kena capaikan ilmu itu siapa kita dulu. Siapa kita sebagaimana alim ulama kita juga ada ayat tak ada lagi lain. Jangan peheh kata orang nak bawanya dasar Alkitab wa sunnah, nak panggil manusia kepada Alkitab wa sunnah tak pakai ulama, tak guna ulama, tak ada berjalan mengikut ulama. Tak, itu adalah tuduhan. Itu bukan, itu fahaman yang salah tu, bukan fahaman yang betul. Kita tengok pengajian dia, pengajaran dia, seruan dia, dakwah mereka. Cik tengok, ada ke tak ulama? Bahkan ulama yang mereka bawa datang, ulama yang tua, ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama atba'it tabi'in. Bukan sekadar ulama-ulama yang kemudian mutaakhirin sahaja. Itu jauh di antara apabila kita pergi tengok dengan mata, dengar dengan telinga, dan kita itu buat selidiki, buat andaian, nescaya kita tahulah kalau kita guna sedikit akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini tepat yang kita kena memahami dan reti supaya kita itu tak terjuluh di dalam cara mikir dan hasutan dan menjadikan sebab kita itu jadi mangsa kepada pihak-pihak yang tertentu yang nak merugikan diri kita semasa kita hidup di atas muka bumi ini, dan kita tak selamat apabila kita kembali jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali klik pada ayat tadi. Tuhan kata, "Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika." Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada mereka-mereka sebelum daripada engkau. Kalimah ilal ladzi tu cuba kita tengok Al-Quran dulu. Kalimah alladzina, mereka-mereka pia tu. Mereka-mereka di situ katanya ahli tafsir makna al-anbiya war rusul min qablika. Nabi-nabi dan rasul-rasul belum daripada engkau. Belum daripada mana? Belum daripada kedatangan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ni Tuhan nak wari ni, Tuhan bawa datang di sini. Ayat yang ketiga daripada surah Syura ni Tuhan bawa datang di sini. Kenapa? Kerana nak membantahkan orang-orang musyrikun, orang-orang Quraisy dulu yang mengatakan Al-Quran ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwa sahaja kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani kata, "Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun." Makna kata Tuhan tak ada waktu turun gapo kali. Tuhan yang nama Rahman tak ada waktu turun gapo kali. Puakmu ni dusta sahaja dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita kena faham. Dan ayat yang ke-52 daripada surah Fussilat, mereka itu katakan, "Qul ara'aitum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi." Ayat hak ni dia nak menyata kata hak dia kata dalam surah Yasin tadi itu dia kata dengan mulut dia. Kata dengan takabur, kata dengan inat, kata dengan semata-mata degil. Bukan kata benda yang ada dalam hati dia. Sehingga Allah Ta'ala menyabitkan bagi mereka, tahu mereka itu kata Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka itu kufur juga, hati mereka tak boleh nak terima juga. Kenapa? Kerana hati mereka itu jadi takabur, hati mereka itu jadi degil, hati mereka itu jadinya agang. Kenapa? Kerana suasana, kerana pangkat, kerana harta, kerana orang di tepi, kerana ning daripada habuan dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Man adallu mimman huwa fi syiqaqin ba'id." Siapa lagi nak lebih sesak daripada mereka yang bertentangan, berbantah hal keadaan Al-Quranul Karim.
hal keadaan Al-Quranul Karim. Kata Nabi, Muhammad ni, rasa-rasa dulu tak pernah dapat duk kata seperti mu. Nabi-Nabi dulu tak pernah kata seperti mu. Dan berbagai-bagai perkataan-perkataan. Sampaikan Nabi SAW jadi menyakiti hati dengan sebab perkataan percakapan yang mereka itu bercakap. Walaupun begitu, Tuhan waktu wahyu dalam surah Syura ini, ayat yang ketiga, tak lain tak bukan salah satu daripada semangat tasliyah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, bukan mung seorang yang aku turunkan wahyu kepada mung, bahkan belum daripada mung tu wahyu telah turun mari dah kepada rasul-rasul belum daripada engkau ya Rasulullah. Maka jadi tenangkan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Hadana, tu dia. Allahu Al-Azizul Hakim, yang menurunkan Al-Quran itu dia, iaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna Quran tu pia yang buat turun, iaitu Allahu Al-Azizu Al-Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang buat turun. Allah Ta'ala ni bersifat dengan Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Sangat perkasa. Sangat perkasa dalam masalah nak balasnya rancangan-rancangan dan kekuasaan-kekuasaan, kacauan-kacauan yang keluar daripada perbuatan musuh Allah, keluar daripada pemikiran musuh Allah, keluar daripada perkataan musuh Allah. Allah Ta'ala sendiri kata, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala nak menyelamatkan mung sendiri. Kalau membuat hijrah aku sendiri nak selamat. Selamat di situ makna gana? Mana Tuhan sendiri nak jaga. Jaga daripada kacauan dia. Sama ada pemikiran, rancangan, perkataan, perbuatan dan berbagai-bagai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat setiap jakah yang Rasulullah itu jakah gi kerana nak bawanya agama Islam kepada ini manusia, kepada ini ummah, iaitu umat manusia sebagai umat kita inilah, iaitu umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu jaminan daripada Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bawa data di sini, Allahu Al-Azizu, yang maha perkasa. Maha perkasa, tak ada pihak boleh melemah. Tuhan kata, aku nak selamatkan orang ni kerana dia tu orang aku. Tak sorak kan? Marilah kekuatan mana-mana pun tak boleh nak menguasai kekuasaan Allah SWT. Apa? Kerana Tuhan itu bersifat dengan Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Sangat perkasa. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada siapa pun nak boleh melemahkan Allah Ta'ala, sama ada makhluk yang ada di atas daripada langit kita ni dan di bawah dan di antara pun tak ada. Pian nak lawan Tuhan. Tapi yang cekak setengah-setengah daripada manusia nak lawan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa yang kata kebodohan dan tak tahu qadar diri, hasutan syaitaniyah. Itu adalah salah. Itu adalah salah. Al-Aziz, sangat perkasa. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Azizu fi intiqamihi, pada nak melaksanakan, pada nak menseksakan dan sebagainya terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala, utama sekali Quraisy yang menyakiti Nabi SAW. Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Aku tahu, kata mereka ini duk tuduh Nabi, kata wahyu aku bawa datang ni, mereka itu tuduh kata ini daripada manusia, daripada orang, bukan daripada aku. Tahu, Tuhan tahu belaka rancangan mereka. Muka Tuhan kah? Nampak tu dah? Allah Ta'ala ya tahu belaka. Akan tetapi manusia kita ni, apabila tidak adanya orang duk terbiah, duk betuk, duk hajar, duk tunjuk, ya jadi punah orang kita. Manusia asal tabiat dia, sifat kesemulaan jadi dia, ya molek. Ghalek tu ya molek. Sebab Tuhan jadi dia di atas fitrah asal. Tapi dengan sebab suasana, orang di tepi, harta benda, pangkat, maslahat, membawa pada manusia itu boleh tukar jadi orang lain. Masa dia tu. Lalu Tuhan raya kata, hey Muhammad, muntasab imat, dia mau duk dakwa kata gitu, dakwa kata gini, muntasab pakailah pendapat tu.
Tak usah dah dengar lah. Tak usah dah berubah dalam kepala, dalam hati lah. Biar lepas. Aku sendiri yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Aziz ni salah satu daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Tu makna kata kemuliaan. Sifat perkasa tadi itu, sifat kemegahan tadi itu bagi Allah, bagi Rasul dan bagi sekalian orang yang mukminin. Walakinal munafiqina la ya'lamun. Banyak orang munafikin tak tahu. Nampak tu tak? Mereka ini guna mulut dia untuk nak memadamkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Allah itu Al-Aziz, Al-Hakim, dan Allah Taala itu Al-Hakim, bersangat dan bijaksana. Al-Hakim ni makna gana? Makna kata dia ni kecek berapa, wahyu berapa kepada Nabi SAW, betul molek. Masuk molek dengan keadaan suasana. Dia letakkan perkataan dia, perkerjaan dia betul pada tempat. Tu makna kata orang yang bijak. Nampak tu tak? Maka Allah Ta'ala ni tak nak duk banding dah dia. Dia letakkan wahyu dia, letakkan perkataan dia, perkerjaan dia, orang dia kena pada tempat dia. Terkadang kita tak ternampak rancangan ataupun pelaturan susunan Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kita terkadang jadi lemah, membawa terkadang kita tu jadi berasa turunnya semangat, berasa kata tak ada semangat, berasa kata tak ada jalan keluar. Maka hendaklah kita kembali klik kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan didapati di dalam itu jalan keluar. Kemudian berhajat kepada kita menduduk diri kita, mendamping, mendekati diri kita dengan mereka-mereka yang kuasa nak membukakan anak kunci daripada isi kandungan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nescaya kita akan dapat jalan keluar dengan tidak ada jalan dengan tidak ada apa, tak ada kesusahan apa-apa. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita mentadabburkan isi kandungan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Itu makna kata wa kadzalika yuhi ilaika wa ila alladzina min qablika Allahu al-azizul hakim. Allahu al-azizu al-hakim. Ini saya tafsir satu mengikut apa yang dikatakan oleh alim ulama kita. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi lah, daripada riwayat Harith ibn Hisham, salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tu apabila dengarnya firman Allah Taala yang kita dengar ni juga kongsi. Sahabat pun dengar, tapi dengar daripada bacaan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun dengar, baca daripada warasatul anbiya kita. Mana kongsi pada sama-sama dengar. Tapi dengar suara Nabi mengandungi wahyu dalam tu, dengar suara alim ulama mengandungi wahyu dalam tu ya darajat lain-lain lah. Akan tetapi kita kongsi pada masalah kita sama-sama dengar ayat Tuhan belaka. Maka dengan sebab kita kongsi itulah kita boleh duduk dalam jalan ni itulah. Tak ada rugi lah kita, laba lah, ada untung lah bagi kita. Jadi Haris anak Hisham ni hadis sahih Bukhari Muslim riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tak kala Nabi baca ayat ni kata kena kadzalika yuhi ilaika wa ila alladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lalu Haris ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Dia tanya, ya Rasulullah, wahyu ni datang pada mung ni gapo? Macam mana? Orang tanya kata, gapo wahyu tu guru? Wahyu ni satu urusan yang cepat datang daripada Allah Ta'ala kepada hamba dia di kalangan Rasul dan Nabi-Nabi yang tertentu. Urusan yang cepat. Al-amrun sari' tu wahyu. Amrun sari' mana kata urusan yang cepat. Lalu
Haris ni, dia tanya, Haris anak Hisham, dia tanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Wahyu tu datang kepadamu bagaimana ya Rasulullah? Sebab hadis ni pernah dengar lah Nabi baca, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Selagi kami, Allah Ta'ala lah ya, selagi kami akan capakkan kepada engkau ya Rasulullah perkataan yang berat. Lalu hadis ni orang cidik. Orang cidik ni tak kena dogoyak banyak, ia perhati, ia mikir. Ia perhati, ia mikir. Kamar dia tanya tak banyak. Dia tanya apa? Tanya kerana nak nampak jadi jelas lagi. Nampak? Bukannya orang tak cidik, dia tanya belaka. Tanya hak tu tak sesuai pun dia tanya. Ada tu bukan orang cidik. Kita nak tengok orang cidik tak cidik ni, tengok situ. Nah, dia tengok orang hak cidik ni, dia orang dok buat, dia perhati. Orang dok kecek, dia perhati. Orang dok hurai, dia perhati. Bagaimana dia mikir? Yang mikir, ya boleh dah, ya dok mikir tu. Kemudian terkadang dia nak tanya supaya nak dia mikir tu jadi besar lagi, beyak lagi, jadi akak lagi. Ya gitu. Hadis ni lagi ni, yang mikir dah kata, oh Nabi ni akan kena dapati wahyu daripada Tuhan ni urusan yang berat, payah, susah gini. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Bagaimana wahyu itu datang pada engkau ya Rasulullah? Ya gitu. Lalu Nabi SAW pun katalah mana? Katanya terkadang datang kepada aku wahyu seperti loceng. Loceng hak supaya kita duk gerak bunyi suara tu lah. Kruing. Mari kita. Nampak? Mari di telinga. Jadi asyaddu alayya. Oh Rasulullah kata Allah beratnya tahku. So Allah kata supaya kita telinga kita ni walaupun sungguh dia idrakkan suara, dia dapat suara, kita boleh dengar, kita masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau mari dengan suara yang kuat berdoa, kita tak tahan juga telinga kita. Terkadang jadi punah juga telinga kita dengan suara yang kuat, berdahsyat sangat. Lalu Rasulullah SAW kata, wahyu mari pada aku ni berat. Mari seumpama siuk-siuk ataupun suara yang kocok daripada alat untuk nak menderahkan masuk dalam telinga aku ni. Lalu Nabi kata, wa huwa asyaddu alayya. Oh, dahsyat, susah, payah nak mari masuknya wahyu di atas aku ni. Tu terkadang jadi aku ni jadi pitai ratik. Jadi sebab ratik dan sebagainya. Nah, itu satu rupa. Hak rupa lagu ni kalau Nabi SAW duduk di atas unta sebagaimana alim ulama kita duk ayat kata, jadi unta tu jadi cocok kaki dia tu turun dalam pasir, duduk tengah padang pasir tu cocok turun. Seolah kata celuk itu kaki unta tu di dalam padang pasir. Menunjuk kata berapa berdahsyat tu. Sahabat tengok, ni wahyu tengah-tengah duk turun di atas Nabi, muka merah, peluh dan sebagainya. Itu rupa dia. Itu satu daripada rupa yang Allah Subhanahu wa taala waktu wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ni hingga sikit. Ni rupa yang kedua ni terkadang lagu ni. Dia kata terkadang datang kepada aku oleh malaikat dalam rupa orang lelaki. Maka dia itu mengajar akan aku, maka aku pun ingatlah apa yang dia itu mengajarkan kepada aku. Ni hingga sikit. Jibril mari dengan rupa seseorang lelaki. Nampak tu tak? Mari dengan rupa seseorang lelaki, mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca. Bacakan Al-Quranul Karim. Bacanya Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila baca Nabi pun ingat. Rupa lagu tu pun ada. Nabi kata royak kepada Haris anak Hisham radhiyallahu an. Itu dia. Orang kata rupa wahyu mari tu, gitulah rupa dia mari kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tak jadi pelik gapalah kita ni. Tetapi orang zaman tu gitulah cara. Lalu Nabi pun duk dengar serta baca. La tuharrik lisanaka li ta'jala bih. Jangan duk gaduh ya Rasulullah, dengar dulu. Nabi pun gaduh serenuk. Apabila Jibril baca kepada dia, dia pun nak baca turut. Nampak tu tak? Lalu ayat surah Taha kata, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma.
Jangan duk gaduh. Nah, la ta'jal bil Quran. Jangan gaduh. Jibril baca sudah dulu. Kabar dia membaca turut. Lobonya. Tomoknya. Tomok benda hak molek tak apa hak ni. Mana kata nak wahyu itu datang mari. Rasulullah ni apabila baca sekali ya ingatlah. Tu ada. Itu Rasulullah kita. Ime-ime tokoh-tokoh. Ime-ime pak dan sebagainya. Sekali dengar, faham. Ingat. Bukan sekadar faham saja. Ingat. Ingat. Tu hewi. Ada orang otak lagu tu. Tapi sekarang lah ni Tuhan kata lemah ke manusia. Sebagaimana kita ngaji dah dulu. Sanurihim ayatina fil afaq tu ila akhiril ayah. Tuhan wari iPad pula. Wari telefon pula. Wari muka tu muka ni. Untuk nak jaganya ilmu agama. Allah. Nah, dalam telefon ni ada Quran, ada suara Quran, tunjuk dengan kalam boleh baca. Untuk nak jaga ilmu agama. Walaupun dengar di dalam alat-alat yang canggih. Otak manusia tak tahan dah. Nampak otak manusia dengan makan ni, dengan minum ni, dengan dua sana, dengan tu, dengan ni. Membawa ada tak ingat. Tengok sekali tak ingat lagi. Ulai 50 kali baru nak ingat. Setengah-setengah daripadanya. Setengah-setengah 10 kali ingat. Dah semuka tu. Nah, semuka Quran tu 10 kali ulai, ingat, ni ingat sampai ke bila. Setengah kata, tak, kami tak ingat. 50 kali ulai, baru ingat. Itu berbagai-bagai. Akan tetapi tu hewat lagu tu apa? Kerana nak buat sebagai hujah di atas manusia kata, wahyu aku walaupun otak manusia kurang nak ingat. Dan sebagainya, aku buh dalam alat-alat dan sebagainya. Sebagai itu hujahmu, wahai manusia, depanku. Kata aku telah rayak dah hukum hakim kepada mung. Rayak dah urusan pada mung. Mung tak saya percaya, mung tak saya turut. Itu mung. Tu dia. Sebab tu kita ada Quran dalam telefon, ada suara, ada tu, ada ni, kita guna kok mana. Gatik. Terkadang, mana bernamit program. Program ada mana nak atik Quran masuk di dalam telefon hamba. Nak mana kata fitrah manusia. Ya nak kebaikan. Habis so lagi. Apabila boh dah dalam Quran, boh dah Quran dalam telefon tu, buka baca tiklah. Nah, tak pandai baca tunjuk dengan kalian. Wak lagu mana dia baca katik kita dan sebagainya. Ya kena lagu tu cara-cara kita. Bukan bubuh saja kamu ada bibik hak tu, ada buka hak lain. Facebook lagi, Line lagi, Twitter lagi, WhatsApp lagi, YouTube lagi. Tak apa nak buka hak tu pun. Tapi buka hak ni katik. We ada manfaat katik. Kerana ingat kata kita tak ada nak hidup di dunia ni saja. Bahkan kita nak hidup di alam akhirat yang kekal abadi pula. Situlah tu hidup. We kemudahan kepada kita tu. Itu tak? Lalu Aisyah kata, apabila satu hari itu aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musim yang sejuk. Kalau negeri nak Arab sekarang lala ni dah. Kalau kita duduk negeri Arab sekarang, orang kita tak ada duduk negeri Arab, ada duduk negeri kita belaka. Kalau kita duduk di negeri Arab sekarang, boleh tahu. Bulan 1, bulan 2 ni orang panggil musim sejuk. Sampai ke setengah-setengah di Syria, di di Turki turunnya salji himat kalau bahasa Sia kak. Turun salji tu daripada langit itu, daripada atas, daripada awan tu membawa kepada terkadang tak ada baju nak pakai, tak ada kain selimut, tak ada gapo, tidur tengah-tengah padang, mati tak kana. Ada. Ini nak ayat kata sejuk-sejuk sungguh. Lalu Aisyah kata musim sejuk ni dalam negara Arab ni lah mana? Dia kata aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sejuk sungguh. Sejuk seolah tetap peluh lah kalau kita kecek peluh-peluh ni yang panas. Nah, lalu Aisyah kata aku tengok satu hari tu wahyu turun di atas Rasulullah. Dalam keadaan sejuk tadi Rasulullah peluh habis di muka, di tubuh dia. Aku pula ambil kain pergi sapuh di gapo. No ya ta syadik bersangat te. Kenalah hak Tuhan kata, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Jelah dah tu. Kalau turunnya Quran di atas bukit, hancur, pecah bukit dan sebagainya. Itu nak kita tahu kata Quran kita ni adalah kitab wahyu,
adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita untuk nak membantukan kita hidup pada dunia dan hidup pada akhirat. Dengan sebab itu hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, ia kata hadis sahih, iaitu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu akan Al-Quran, nescaya dia datangkan kepada engkau pada hari kiamat nanti sebagai beri syafaat, bagi syafaat bagi orang-orang yang membacakan Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu janganlah kita melepaskan masa kita dengan kita tak ada mentadabburi Al-Quran langsung. Imam-imam dulu yang mengaji biasa ni, yang mengaji satu ayat tadi itu, yang mengaji, dia baca, dia hafal, dia waktu sembahyang malam dia amal dan sebagainya, maka dia halih pula. Dia halih dengan sebab amal, hafal, faham, reti dan sebagainya. Maka cara kita nak ngaji gini, satu ayat ke satu ayat ni, bukan benda yang mudah lah. Tuhan nak taufik kepada kita kepada benda ni bukan benda yang mudah. Bukan benda yang kita itu terkadang nak satu perkara, kalau Tuhan tak taufik, tak hidayah, nasib kita tak boleh juga. Sebab itu kita boleh duk ngaji lagu ni, insya-Allah taala lah kita akan dapat ganjaran daripada Allahu Jalla Jalaluh. Maka kita ambil ayat yang keempat sebagai ayat yang akhir pada perjumpaan malam ini, iaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Bagi Allah Subhanahu wa taala ampunyo dan ampunyo. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala ialah yang mempunyai dan menguasai segala yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi. Hei orang Islam, hei manusia, semua urusan yang ada di langit, urusan yang ada di bumi, milik bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Tuhan kuasa belaka di atas, Tuhan kuasa belaka di bawah. Makna gano Tuhan wari lepas daripada Al-Aziz Al-Hakim. Ada perhubungan macam mana di antara yang ayat keempat dan ayat yang ketiga. Tuhan ada royak kata Al-Aziz, mana sangat perkasa, mana tak ada siapa boleh melemahkan perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi. Dan dia itu bijaksana dalam mengaturkan perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi. Semua perkara itu duduk bawah retahan dia, duduk bawah rancangan dia, duduk bawah pemerintahan dia, duduk bawah kuasa dia. Lalu ayat yang keempat ni Tuhan kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kata nak menyatakan sifat ataupun nama Tuhan Al-Aziz Al-Hakim, ataupun nak menyatakan sifat Al-Izzah wal Hikmah bagi Allah Jalla Jalaluh. Sebab kita ni terkadang nak milik. Nampak? Tabiat manusia ni dia suka nak milik. Suka nak milik macam mana? Nak milik perkara tu, nak milik perkara ni. Nak ada pangkat tu, nak ada pangkat ni. Nah, nak ada urusan tu, nak ada urusan ni. Akan tetapi Tuhan nak royak kepada kita. Seolah kata Allah Ta'ala nak royakkan kepada kita, hei manusia, hakmu dok nak tadi tu, tak ada salah. Tetapi mung nak ada dua sifat. Sifat apa? Yang pertama, sifat mung tu sebagai ahli. Ada kuasa sungguh. Cara mung nak tadbirkan, cara mung nak uruh, cara mung nak selesai, cara mung nak letak, cara mung nak bercara. Mung ada kekuasa. Seolah kata ada sifat al-izz, ada kuasa. Dan satu lagi, mung nak milik boleh. Mung ada sifat hikmah, ada sifat al-hikmah, bijaksana. Sebagaimana aku nak menyata. Ni terkadang, lah. Nak milik tu, nak milik ni, nak milik tu, nak milik ni. Kuasa tak ada. Kemudian, kebijakan sana tak ada. Sebab tu kita pergi nikmat Tuhan tak lama. Demo suruh kita mengetah ataupun uruhkan masjid. Ada tak tolak. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat al-izzah, tidak ada sifat kuasa. Kuasa tak ada kita. Dan tidak ada sifat hikmah. Apa bijaksana tak ada. Ya tak pergi. Kuasa tak ada, bijaksana tak ada, tak sahwat, hak lain tak pergi. Dengan sebab itu Tuhan ada ayat kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala perkara yang ada semua di langit, semua ada di bumi. Apa? Kerana Tuhan itu bersifat dengan Al-Aziz dan bersifat dengan Al-Hakim. Nama dia Aziz bersifat dengan Al-Izzah, nama dia Hakim bersifat dengan hikmah. Sebab itulah kuasa aku boleh milik semua.
langit dan bumi. Hei manusia, nak milikkan hak mung tu, nak milik, nak gapo, nak retah, nak gatu gan ni duk le tangan mung, pasti mung kena ada kuasa serta ada bijaksana. Pak kuasa dan bijaksana ni kasbi ke pas apa nama dia, kena kasbi. Kasbi mana kan kita kena usaha. Kalau bahasa Sia kata kena sang man kun mah. Kena apa nama bahasa Melayu kita tak, kita kena produk dia, kena buat dia, kena hasilkan dia. Lagu mana? Dengan sebab kita mengaji. Kita nak milik satu perkara, pastilah kita kena tengok. Tengok apa nama? Tengok kepada cara kita nak mengetah lagu mana. Cara kita nak susun lagu mana. Cara kita nak tak sistem macam mana. Barulah kita hadap ke depan. Ini ayat yang besar sekali bagi kita sebagai umat Islam. Tuhan nak ayat kita kata, hei manusia, mung itu aku sendiri nak ayat kata aku milik langit dan bumi kerana aku bersifat dengan Al-Aziz dan Hakim. Maka mung wahai manusia, kalaulah mu nak milik nikmat hak aku sama ada di langit ataupun di bumi, pasti mu kena pergi dengan sifat kebijaksanaan dan pasti mu kena pergi dengan apa nama? Pergi dengan sifat kekuasaan. Barulah kita itu jadi pehek dan jadi reti. Pehek tu tak? Jadi pehek dan jadi reti. Kalau tidak, nascaya akhlada ilal ard. Nascaya kita tak tempat tulah. Umat kita tak tempat tulah dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak perhati tengok kepada ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan kepada kita di sini. Sebab itulah Tuhan wa'ri lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bawah daripada nama dia Al-Aziz, nama dia Al-Hakim. Tiap-tiap nama Tuhan di sisi ahli sunnati wal jamaah hak duk di atas mazhab salaf, iaitu tiap-tiap nama Tuhan mempunyai sifat dalah. Al-Aziz, dia bersifat dengan Al-Izzah. Al-Hakim, dia bersifat dengan hikmah, bijaksana. Maka kita hak ni Tuhan turut dia. Manusia nak milik dunia, milik harta benda, miliklah gapo-gapo, pasti kena ada kuasa serta kena ada bijaksana. Bijak dengan kuasa kena duduk sekali. Terkadang ada kuasa tak ada bijaksana, ia tak lekat juga. Terkadang ada bijaksana, kuasa tak ada, nak milik tak boleh juga, kena capur di antara dua. Kena capur di antara dua. Kemudian lepas daripada kita Tuhan dah. Tuhan beri ni sifat bijaksana, sifat apa nama kuasa daripada Tuhan belaka. Nak lagi, inna khaira man istajartal qawiyul, satu lagi al-amin. Nak orang beramanah. Nah, orang amanah lagu mana? Dia tak makan kok sem. Nah, orang amanah ni dia tak makan ikut dah, ikut se gitu dak. Dia makan supaya kita kata, saya dengar daripada saudara kita lah, daripada saudara kita. Kalau kita baca dalam sejarah, okay? Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia ni orang adil. Khalifah yang adil. Yang dia itu tak gunanya perkara yang jadi hak tengah untuk peribadi dia. Itu Umar anak Abdul Aziz. Allahu Akbar. Lalu sifat tadi itu tu kita ngaji molek syakhsiyah Umar ibn Abdul Aziz. Diri pejalan ni pemerintah bijaksana, keadilan, beramanah Umar Abdul Aziz, mudah-mudahan kita boleh turut dia. Ya ada kuasa, ya ada bijaksana, ya ada amanah. Maka salah seorang daripada ulama muasarah kita yang ada di negara Malaysia, iaitu Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, saya dengar daripada ikhwan kita, saya itu kawan kita lah, duk sekali dengan Tok Guru, duk pecek Tok Guru, duk dekat dengan Tok Guru, orang khidmat pada Tok Guru. Dia kata Tok Guru ni, kalau dia nak buat sen apa nama, sen alat-alat apa nama orang nak gatu nak gani, kalau dia nak guna untuk kerja hak umum, dia tak guna untuk peribadi dia. Allah. Ni sikap orang yang nak jadi kaki depan, orang yang nak dapat kejayaan, yang kena duk sikap lagu tu. Ni kita tak ada duk kira duit mari,
Nah, harta mari orang wi amanah ke kita. Kita ada bijak, ada kuasa, ada gatu, ada ganing. Nyelipak klik dia habis. Tak ada sikit pun kerja kerana kok lain kok tu kok ning. Lipat klik. Sebab tu jadi umat Islam kita jadi duk bawah tu. Jadi tak adanya hadap ke depan sebab tidak ada orang yang nak mengerbankan diri. Ketua-ketua ni orang nak mengerbankan diri bukan untuk diri. Nampak? Mengerbankan diri untuk nak khidmatkan, untuk nak buat. Adalah dalam tu upah dia, sagu hati dia ada. Tapi hak amal kecek ni saya tak banyak ke boleh faham belaka. Nah, banyak ke boleh faham belaka kata gapo yang kita nak maksudkan. Maka kita hendaklah tahu kata bersifat bagaimanakah kita nak milik satu perkara, nak retahkan satu perkara, kita kena tahu. Kata kita kena bersifat macam mana. Hak ni Tuhan buka. Saya kata turut aku. Cara nak jaya turut aku gini. Sifat takabur janganlah hak tu khusus bagi Tuhan. Nampak hak tu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala nak ayat gapo lagi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ai jami'un abidun lahu. Semua itu hamba Tuhan belaka. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua apa ada di langit, ada di bumi, datang kepada Tuhan, semua hamba dia belaka. Hamba makna duk bawah Tuhan dia. Wah kuasa dia. Tak boleh nak lepas daripada dia. Tu makna hamba. Wal mulku lahu tahta qahrihi wa tasrifihi. Makna kata semua urusan duk bawah Tuhan, bawah kuasa Tuhan sebagaimana kita telah menerai mari di situ. Kamane Tuhan menutupkan ayat ni, Tuhan kata ana wa huwal aliyyu, dan ia Allah, sedangkan ia Allah Taala itu yang maha tinggi. Al-Ali, Ali di sini makna kana? Makna nama Tuhan ni. Ni nama Allahu Jalla Jalaluh. Al-Aliyyu. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tinggi Allah Taala ni di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah atas manhaj salah pak. Ada pak bagai. Tinggi zat Allah Taala di atas segala makhluk, satu. Tinggi kuasa Allah Taala di atas segala makhluk, dua. Tingginya pemerintahan Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluk, tiga. Tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya pangkat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mazhab salah isbat belaka. Mukhalafah semua daripada orang yang tak ikut manhaj salaf, iaitu tak ikut sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, dan tokoh-tokoh imam 4, imam ni orang di kalangan hadis, imam 10 orang di kalangan ahli tafsir, ia menyalahi. Mereka itu menyalahi, ia isbat pangkat saja. Zat Tuhan tak ada atas daripada segala makhluk. Itu menyerah akan isi kandungan Al-Quran dan ijma' para salafus salih sebagaimana ia dinakalkan oleh ulama-ulama kita hak Ahmadiyah ini. Riwayat kata salafus salih pergi lagu tu. Maka kita Tuhan kata wa huwal aliyyu, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tinggi makna kana? Tak ada boleh mengatasi. Nampak? Tak ada siapa dia boleh mengatasi dia. Al-azimu, yang maha besar kuasa dia. Allah Subhanahu wa taala kuasa dia itu tak ditanggungkan oleh manusia. Nak mikir tak siapa. Nah, nak buat tak nak buat seperti dia tak kuasa. Tapi boleh kita tiru-tiru, ambil apa hak Tuhan buka wik kita. Kata cara nak mengetah tu macam mana, itu duduk di atas kebijakan sana kita lah. Duduk di atas kebijakan sana kita. Apa yang kita dapat pengajaran dengan pengertian daripada ayat Al-Quran yang nak menunjukkan kita itu lillatihi aqwam, kepada jalan ni yang lebih bahagia, lebih mulia, lebih adanya pangkat hidup dunia dan di hidup akhirat. Tak jadi hina duduk atas dunia, tak hina di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itulah Al-Quranul Karim daripada surah Syura pada malam perjumpaan kita malam ini. Sekadar itulah sahaja, insya-Allah kita akan sambungkan takadus samawati yatafattarna min fawqihin ila akhiril ayah pada malam yang lagi akan datanglah, insya-Allah jalla jalaluh. Maka pada malam ini sekadar inilah sahaja
kita marilah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita supaya kita boleh menerimakan pancaran cahaya Al-Quran sehingga kita itu berjaya sebagaimana Tuhan itu kehendak di dunia dan di akhirat. Janganlah terlupa kita sama-sama berdoa supaya diri kita itu selamat dan umat Nabi kita selamat daripada balapetaka, bencana dan apa-apa kemudarat supaya kita itu boleh buat amal dengan cara jelas. Dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita selamat dunia dan di akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana wa qararana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.